Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 30 September hingga 6 Oktober 2021. Perarakan Arba'in disertai lebih 14 juta penziarah. Kumpulan pengganas yang tidak dikenali membunuh pemimpin Rohingya. Hizbullah umum jatuhkan drone Israel. Iran bertegas mahu selesaikan ketegangan dengan Baku. Lebih dari 14 juta orang mengambil bahagian dalam perarakan Arba'in di Iraq, kata Pegawai Wilayah Karbala. Jasim Al-Fatlawi, Timbalan Gubernur Karbala mengatakan lebih ramai penziarah tiba di Karbala untuk perarakan tahunan itu. Tambah beliau, anggaran menunjukkan jumlah jemaah Arba'in tahun ini akan lebih tinggi daripada tahun lalu. Pegawai itu juga menyatakan bahawa rancangan keselamatan telah dilancarkan di wilayah Karbala. Perkhidmatan kebajikan dan kesihatan juga disediakan kepada para penziarah secara berterusan. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Mustafa Al-Kazimi yang telah melakukan perjalanan ke Karbala mengadakan pertemuan dengan pegawai wilayah bagi mengetahui perjalanan rancangan keselamatan dan layanan untuk para penziarah. Beliau menggariskan tentang perlunya tetap berwaspada bagi memastikan keselamatan di Karbala dan mengatakan bahawa melayani jemaah Arba'in adalah tanggungjawab agama dan tugas utama kemanusiaan. Setiap tahun, berjuta-juta umat Islam yang berkabung akan berjalan kaki sebagai simbolik perjalanan rombongan keluarga Saidina Hussein. Perjalanan itu sepanjang 80 km yang bermula dari kota suci Najaf di Iraq, di mana makam ayah Saidina Hussein iaitu Saidina Ali karamallahu wajhah terletak, ke kota Karbala yang menempatkan makam Saidina Hussein. Satu kes pembunuhan telah difailkan terhadap kumpulan pengganas yang tidak dikenali kerana membunuh seorang pemimpin Rohingya terkemuka di Bangladesh yang telah disahkan oleh pegawai polis pada hari Jumaat. Kes tersebut difailkan atas permohonan oleh saudara Muhibullah, pemimpin Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights yang ditembak di sebuah kamp pelarian Rohingya di selatan daerah Cox's Bazar pada malam Rabu. Aduan itu adalah terhadap kumpulan pengganas yang tidak dikenali. Tidak ada organisasi khusus yang disebut oleh pengadu, beritahu seorang pegawai polis bernama Muhammad Salahuddin kepada Anadolu Agency yang menjawab pertanyaan mengenai laporan bahawa Arakan Rohingya Salvation Army, sebuah kumpulan pemberontak bersenjata Rohingya di Myanmar, terlibat dalam pembunuhan itu. Ratusan orang telah mengambil bahagian dalam upacara penghormatan terakhir untuk Muhibullah ketika dia dikebumikan di sebuah tanah perkuburan di Cox's Bazar pada malam hari Khamis. Pembunuhannya telah dikutuk secara meluas oleh kumpulan hak asasi dan pegawai terkemuka di seluruh dunia. Kumpulan Hizbullah Lubnan mengumumkan semalam bahawa ia telah menjatuhkan drone Israel yang terbang di selatan Lubnan. Kumpulan itu dalam satu kenyataan mengatakan bahawa drone tersebut telah disasarkan dengan senjata yang sesuai dan terhempas berhampiran kampung Yatir pada pukul 1.55 tengah hari waktu tempatan. Tentera Israel mengatakan di Twitter bahawa semasa melakukan aktiviti rutin, sebuah drone IDF jatuh di wilayah Lubnan, sambil menambah bahawa kejadian itu sedang disiasat. Drone dan pesawat perang Israel secara rutin melanggar ruang udara Lubnan yang mana perbuatan itu telah melanggar resolusi Majlis Keselamatan PBB. Pasukan penjajah juga menggunakan ruang udara Lubnan untuk menyerang sasaran di negara jiran Syria.
Tehran berulang kali menolak anggapan bahawa pengantaraan atau penglibatan negara asing dalam urusan rantau ini boleh menjadi positif atau efektif. Iran menegaskan bahawa kuasa tempatan harus menyelesaikan masalah itu sendiri agar rantau itu kekal damai. Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei meminta untuk menyelesaikan ketegangan yang semakin meningkat antara Tehran dan juga Azerbaijan tanpa melibatkan kuasa asing. Situasi baru-baru ini di barat laut negara itu mesti diselesaikan tanpa campur tangan dan kehadiran tentera asing di rantau ini. Tentera di rantau ini dapat memerintah sendiri negara mereka dan kita tidak akan membenarkan pasukan lain untuk campur tangan, kata pemimpin tertinggi Iran, Said Ali Khamenei. Kenyataannya itu hadir ketika Republik Islam Iran dan Azerbaijan bertukar kritikan baru-baru ini atas beberapa isu. Baku menyatakan rasa tidak puas hati dengan peningkatan trafik truk dari Iran ke Karabakh, wilayah yang dipertikaikan yang sebahagiannya dikuasai oleh Armenia, walaupun sebelumnya berjanji untuk membenarkan laluan barangan bebas. Azerbaijan juga mengecam Tehran kerana mengadakan latihan ketenteraan berhampiran sempadan Iran-Azerbaijan. Republik Islam Iran telah berulang kali mendesak pihak berkuasa tempatan untuk menyelesaikan perselisihan ini bersama tanpa melibatkan kuasa luar dengan alasan bahawa kehadiran mereka mengakibatkan ketidakstabilan di rantau ini dan bukannya menjadikannya damai. Tehran secara rutin menampilkan tindakan Amerika Syarikat di Timur Tengah sebagai contoh jelas dari gangguan tersebut. Setiausaha Majlis Keselamatan Tertinggi Nasional Iran, Ali Shamkhani, menciap pada 2 Oktober dengan mengulangi kenyataan Ayatullah Khamenei dan menyeru negara-negara jiran Iran untuk berwaspada dan menjauhkan diri dari pengaruh asing. Shamkhani seterusnya meyakinkan sifat damai dari dasar wilayah Iran dan menyatakan keyakinan bahawa kuasa tempatan dapat menyelesaikan sebarang masalah melalui kerjasama. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, hidup tak selalunya indah, tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.